Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Pada hari ini kita akan belajar subjek sains. Jadi pelajaran kita adalah topik 4 8.0 asid dan alkali, standard kandungan 8.1, standard pembelajaran 8.1.2. Jadi objektif kita pada hari ini, murid akan dapat tahu sifat bahan melalui rasa dan sentuhan dengan betul, dan murid juga dapat tahu contoh bahan bersifat asid, alkali dan neutral dengan betul. Okey, kriteria kejayaan murid hari ini, murid mesti dapat membuat ujian warna kertas litmus ke atas bahan dengan betul, dan juga murid dapat membuat 3 kajian mengikut sifat bahan dengan betul. Jadi pada hari ini banyak bahan-bahan yang kita nak uji tentang sifat bahan-bahan tersebut, sama ada sifat bahan tersebut berasid ke, beralkali ataupun neutral. Jadi pelajaran sebelum ni murid dah belajar ada bahan yang bersifat asid, ada bahan yang bersifat alkali, dan ada juga bahan yang bersifat neutral. Okey. Jadi pada hari ini seperti yang murid telah belajar pada minggu sebelum ini, kita boleh menggunakan kertas litmus untuk menguji bahan tersebut, sama ada dia asid atau alkali. Dan murid dah kenal kalau bahan tersebut asid, dia akan merubahkan warna kertas litmus biru kepada merah. Manakala dia tidak mengubah warna kertas litmus merah. Jadi semasa kita buat ujian, kita akan dapat kedua-dua kertas litmus tersebut akan jadi warna merah. Itu untuk asid. Kalau untuk alkali pula dia terbalik. Jadi bila kita buat ujian dua kertas litmus biru dan merah, apa yang akan berlaku? Kertas litmus merah akan bertukar menjadi warna biru. Manakala kertas litmus biru tidak berubah warna. Okey, jadi keputusan akhirnya mestilah kedua-duanya warna biru. Itu baru kita tahu bahan tersebut adalah alkali. Manakala yang ketiga, kita letakkan kedua-dua kertas litmus merah dan biru. Apa kita lihat? Kedua-dua kertas tersebut tidak berubah warna. Jadi ada satu kertas warna biru tetap, dan satu kertas warna merah pun tak berubah. Jadi kita tahu bahan tersebut adalah bahan neutral. Okey. Itu yang kita telah buat pada pelajaran sebelum ni. Jadi pada hari ini kita akan tahu ada lagi 2 cara untuk kita mengetahui bahawa bahan tersebut ialah asid ataupun alkali. Okey, caranya ialah kita kena buka buku teks. Okey. Murid rujuk buku teks. Buku teks murid. Okey, buka buku teks murid muka surat 109. Okey, 109 109. Jadi dekat buku teks ni apa yang kita cerita? Okey, dia cakap di sini, selain menggunakan kertas litmus, kita juga boleh menguji sifat sesuatu bahan melalui deria rasa dan juga melalui sentuhan. Okey. Jadi ada 2 cara lagi murid untuk kamu tahu macam mana bahan tersebut asid, alkali atau neutral. Okey. Yang pertama kita guna deria rasa. Deria rasa. Okey. Yang kedua kita gunakan sentuhan. Jadi ada 2 cara lagi. Deria rasa dan sentuhan. Jadi hari ini murid akan buat aktiviti lah. Buat aktiviti menggunakan buku aktiviti anda. Okey.
Okey, macam mana kita nak tahu bahan tersebut berasid, berkali atau neutral menggunakan deria rasa. Jadi murid kena rasa bahan tersebut. Okey, bahan tersebut. Okay, kita tengok gambar ni. Gambar murid yang pertama. Okey, gambar murid yang pertama ni dia kata lemon ini berasa masam. Jadi dia rasa masam. Kalau bahan tersebut rasanya masam, jadi kita tahu bahan tersebut adalah asid. Kalau kita rasa bahan tersebut masam, bahan tersebut bersifat asid. Okey, bersifat asid. Jadi dia akan sama dengan ketat limus ni. Okey, kalau murid tengok pada ketat limus tu, kertas limus merah tak berubah warna, kertas limus biru bertukar menjadi merah. Asid. Okey, asid rasanya masam. Okey, itu konsep yang pertama. Okey, gambar yang sebelah dia kata kubis ini berasa pahit. Kubis rasanya pahit. Okey, biasa kita rasa manis kubis kan. Tapi dia cakap kubis tu rasa pahit. Jadi kubis tu adalah alkali. Kubis tu adalah alkali. Kubis bila dia, apa-apa bahan yang rasa pahit, dia adalah alkali. Okey. Ini kaedah menggunakan deria rasa. Kalau pahit, dia adalah alkali. Manakala kalau kita rasa tawar, dia adalah neutral. Okey? Neutral. Okey. Jadi apa yang kita cuba sampaikan di sini ialah, okey, boleh lihat dekat sini. Kebanyakan bahan berasid, berasa masam dan perit. Okey? Berasa masam. Okey? Okey, dia akan berasa masam dan perit apabila disentuh. Kebanyakan bermaksud tak semua benda masam itu adalah berasid. Tetapi kita secara majoritinya, kalau benda tu masam, kita anggap dia asid. Okey. Manakala untuk bahan beralkali berasa pahit, kebanyakan bahan. Dia kata kebanyakan, tak semua. Okey. Dan juga licin apabila disentuh. Okey, disentuh. Bahan neutral pula mempunyai pelbagai rasa seperti tawar, manis dan masin. Jadi kalau murid rasa benda tu tawar ke, manis ke ataupun masin, itu maksudnya bahan tersebut neutral. Okey, bahan neutral berasa licin serta kesat apabila disentuh. Licin dan kesat apabila disentuh. Jadi kaedah yang kedua dengan cara melalui deria rasa. Okey. Manakala melalui sentuhan. Melalui sentuhan, murid sentuh benda yang berasid. Okey, seperti yang dikatakan, asid tu apabila kita sentuh dia rasa perit. Rasanya perit. Dia rasa perit. Kat sini. Asid dia masam, rasa perit apabila dia sentuh. Macam mana rasa perit tu? Kita tak ada nak gambarkan sangat benda yang perit. Tapi kalau alkali kita boleh rasa dia, kita boleh sentuh dia. Kita boleh sentuh dia. Sebab apa? Dia rasa licin. Okey? Alkali dia rasa licin. Tu. Apabila dia sentuh. Contoh benda yang licin. Apa bahan yang licin kalau murid sentuh? Sudah tentulah deterjen ataupun sabun. Sabun. Sabun tu licin. Bila licin, itu adalah alkali. Okey, bahan neutral pula untuk sentuhan, dia kata bahan neutral dia akan berasa licin dan kesat. Licin dan kesat. Licin dengan kesat sekali. Susah juga kita nak gambarkan. Okey, jadi yang mudah untuk sentuhan, kalau kita rasa licin, itu adalah alkali. Baik.
Jadi ada soalan kat sini kata bagaimanakah pula dengan air kopi? Air kopi berasa pahit, tetapi apabila diuji dengan kertas litmus biru, warnanya bertukar menjadi merah. Itu satu soalan. Okey, kopi tu pahit. Tapi kenapa bila kita uji dengan kertas litmus biru, dia berubah warna jadi merah? Maksudnya kopi itu berasid kalau ikut pada kertas litmus. Okey. Jadi jawapannya kita kena faham. Okey. Tak semua bahan tu dia tidak semua bahan yang pahit itu adalah alkali. Okey, tidak semua bahan yang pahit itu adalah bersifat alkali, dan tidak semua bahan yang berasa masam itu sifatnya berasid. Jadi kaedah sentuhan, kaedah deri rasa itu sebenarnya tidak berapa praktikal untuk kita gunakan. Okey, kaedah yang paling tepat sekali adalah kertas litmus merah dan juga kertas litmus biru. Itulah kaedah yang paling tepat. Cuma kaedah ini kalau tidak ada kertas litmus, kita boleh gunakan kaedah deria rasa dan juga kaedah sentuhan. Okey. Baik. Jadi kat sini ada contoh-contoh bahan yang ini bahan yang murid gunakan sama dengan aktiviti yang akan buku aktiviti yang murid ada nanti. Okey. Baik. Ini murid boleh tengok contoh-contoh bahan dan juga bagaimanakah perubahan yang berlaku. Okey. Baik. Jadi apabila murid dah tahu tentang kaedah lain untuk menguji bahan, okey, murid bolehlah buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, dalam buku aktiviti muka surat 70 hingga muka surat 74. Okey. Jadi ada banyak latihan hari ini. Tapi jangan risau, nanti cikgu akan berikan link untuk murid melihat bagaimanakah cara untuk menjawab soalan melalui buku aktiviti tersebut. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.